Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video part 2 dalam bab 4 kesihatan manusia. Dalam video ni ada dua saja objektif. Objektif yang pertama adalah mengenai pada akhir pembelajaran ini, murid dapat yang pertama menyatakan 3 peringkat pencegahan penularan penyakit berjangkit. Yang kedua, menyatakan 3 proses mekanisme pertahanan badan dalam diri manusia. Okey, kita pergi pada objektif yang pertama, iaitu peringkat pencegahan penularan penyakit berjangkit. Peringkat yang pertama ni adalah peringkat yang dipanggil primer, peringkat primer. Okey, dalam peringkat primer ni ada 4 perkara yang kita perlu buat lah. Okey, yang pertama kita kena meningkatkan pertahanan tahap kesihatan diri kita. Okey, macam mana kita nak tingkatkan tahap kesihatan diri kita? Dengan cara menjaga kebersihan diri. Okey, dengan mandi lah. Okey, kena mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Sebab walaupun pada musim PKP ni kita duduk dekat rumah sahaja, tapi tetap ada, kita berpeluh kan, tetap ada mikroorganisma akan melekat pada kulit kita. Jadi bila kita mandi menggunakan sabun, dengan itu mikroorganisma tu dapat dibunuh dan buanglah daripada kulit kita. Sebab kita tak tahu sama ada mikroorganisma tu adalah patogen ataupun bukan. Okey, patogen tu maksudnya sejenis sesuatu yang boleh membawa kepada penyakit. Sama ada benda tu adalah virus, bakteria ataupun kulat. Okey, semua jenis virus adalah patogen. Okey. Tapi sesetengah bakteria adalah patogen lah. Ada bakteria yang baik. Okey, bakteria yang bawa pada penyakit tu yang kita panggil patogen. Okey, lepas tu kita kena, cara untuk jaga kesihatan diri kita, kena selalu kerap cuci tangan. Okey, lepas tu duduk, jangan tak mandilah walaupun duduk dalam rumah ni. Okey, seterusnya kita kena jaga juga keluarga kita, kesihatan keluarga kita, tempat tinggal kita. Okey, pastikan tiada makanan yang terbiar. Lepas makan tu cuci, masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing lah untuk jaga rumah supaya rumah dalam keadaan yang bersih. Okey, dalam perkara ni juga yang penting jaga juga sistem sanitasi. Sistem sanitasi tu adalah tandas. Okey, pastikan tandas tu kalau malas sekalipun kena juga cuci at least 2 kali dalam masa seminggu lah. Itu yang paling malas lah kan. Kena cuci juga. Okay, perkara kedua yang perlu dilakukan dalam peringkat primer ini adalah dengan meningkatkan daya ketahanan badan. Okey, macam mana kita nak tingkatkan daya ketahanan badan ni? Dengan mengambil vaksin ataupun imunisasi bagi bayi, kanak-kanak, ibu mengandung ataupun peniaga premis makanan, orang yang nak pergi haji ke, orang nak pergi mengembara ke luar negara ke. So, bila sistem pertahanan badan tu dah kuat, kalau ada penyakit berjangkit daripada luar negara, dia takkan berjangkit pada seseorang tu lah, dan dia takkan bawa penyakit tu ke negara asal. Okey, kalau untuk bayi ni, imunisasi ni ada ikut jadual. Nanti kita akan belajar dalam tajuk topik yang seterusnya. Okey, apabila daya tahan badan kita akan meningkat, so kita tidak mudah untuk dijangkiti penyakit. Perkara yang ketiga pada peringkat primer ini adalah kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, ini yang ketiga. Masih lagi peringkat primer. Okey, sekurang-kurangnya kan, kalau nak buat pemeriksaan kesihatan tu 2 kali setahun. Okey, pemeriksaan ini meliputi tekanan darah. Apa itu pemeriksaan kesihatan? Macam tekanan darah, cek tekanan darah, paras gula dalam darah, tahap kolesterol dan lain-lain. Okey, ini lebih pada orang yang umur 30 tahun ke atas lah. Sepatutnya kena cek lah 2 kali dalam setahun. Okey, sebab apa? Ini memudahkan kita kesan kalau ada penyakit kronik lebih awal.
Okey, secara tidak langsung kesihatan seseorang akan berada dalam keadaan baik kalau seseorang tu berdisiplin dalam menjalani pemeriksaan kesihatan secara berjadual. Okey. Kalau dah tahu ada penyakit kronik awal, mungkin boleh beri rawatan yang lebih awal. Kalau bila dah sakit teruk, dah tahap 4 baru buat pemeriksaan kesihatan, mungkin dah terlambat. Itulah sebab kita kena buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, perkara keempat yang perlu dilakukan pada peringkat primer ini adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Macam mana dengan nak amalkan gaya hidup sihat ni? Dengan menghirup udara yang bersih. Okey, walaupun musim PKP ni kita duduk dekat rumah je, pastikan kita punya environment dekat rumah tu bersih lah. Bukannya duduk dekat dalam habuk. Jadi kenalah selalu kemas rumah, sapu rumah, mop rumah. Pastikan environment walaupun dalam rumah dalam keadaan yang bersih juga. Okey. Selain itu, makan makanan yang seimbang. Okey, itu caranya untuk kita amalkan gaya hidup sihat. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan apakah makanan gizi seimbang. Okey, so kita kena apply lah dalam kehidupan harian kita. Okey, jadi pada peringkat primer ni lebih kepada kita menjaga diri dan keluarga kita sebelum kita dan keluarga ataupun keluarga kita terkena jangkitan. Okey, jangkitan penyakit berjangkit. Sekarang kita pergi pada peringkat kedua dalam pencegahan penyakit berjangkit. Okey, peringkat kedua ni kita panggil sebagai peringkat sekunder. Okey, yang kedua kita panggil sekunder. Okey, pada peringkat sekunder ni apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama kita perlu memutuskan transmisi jangkitan. Okey, melalui pengesanan kes secara pasif dan aktif. Okey, transmisi tu maksudnya perpindahan penyakit tu. Ni dah ada orang yang kena jangkit lah. Okey, pesakit ni perlu diberi rawatan awal. Tu sebab kena buat kalau rasa tak sihat ke terus dapatkan pemeriksaan kesihatan. So boleh detect dengan lebih awal. Okey, jadi bila dah tahu pesakit tu dah kena penyakit berjangkit, kita akan doktor pakar perubatan ni semua semualah akan melakukan pemeriksaan kesihatan dan bantuan rawatan dengan lebih awal. Kemudian pesakit ni akan dikuarantin lah. Itu apa yang dilakukan pada peringkat sekunder. Okey. Okey, peringkat yang terakhir sekali iaitu peringkat yang ketiga bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ni adalah peringkat tertia. Okey, pada peringkat ini vektor akan dimusnahkan. Okey, sebelum ni ada belajar kan dalam video sebelum ni maksud vektor tu. Okey, penyakit berjangkit kamu tahu kan boleh berjangkit melalui 3 jenis medium, sama ada bawaan air, udara ataupun sentuhan. Okey, selain daripada 3 medium ni, penyakit boleh berjangkit melalui vektor. Okey, vektor tu apa? Vektor tu adalah serangga ataupun haiwan yang digunakan oleh patogen untuk jangkit pada hos yang lain ataupun mangsa yang lain. Okey, itu maksudnya vektor. Okey, haiwan ataupun inilah serangga. Sebagai contoh sebelum ni cikgu ada bagi tahu kan macam nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes boleh membawa kepada penyakit denggi. Dekat situ patogen dia adalah virus. Dia boleh membawa pada penyakit denggi. Okey, so nyamuk Aedes itulah vektor. Okey, jadi pada peringkat tertia ni vektor ni akan dimusnahkan. Okey, vektor ni cara untuk memusnahkan vektor ni adalah dengan memusnahkan tempat pembiakan dan pelindungan vektor. Kalau yang seperti yang kita tahu kan nyamuk Aedes ni selalunya kawasan yang mempunyai takungan air yang tak dibersihkan. Okey, so selain daripada kita boleh kalau ada takungan air tu buanglah.
bersihkan kawasan yang punya takungan air. Okey, lepas selain daripada tu nak bunuh tempat tinggal vektor ni, kita boleh buat semburan, fogging tu. Fogging selalu dibuat kalau dekat kawasan tu ada kes denggi je, dapat laporan, terus akan pihak yang bertanggungjawab akan datang lah untuk buat fogging. Selain daripada tu, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Okey, kalau premis makanan yang kotor ni, dia boleh lalat kan suka kan tempat yang kotor. So lalat boleh jadi vektor untuk penyakit seperti kolera. Okey. So penyakit tu juga berjangkit. Okey. Pihak berwajib akan datanglah untuk cek denda kalau tak ikut SOP. Selain daripada tu, pihak yang berwajib ni kalau tahu tempat tu ada denggi, dia akan cek rumah tu. Mungkin orang yang membiarkan denggi walaupun tak sengaja, mungkin akan didenda jugalah. Okey, yang kedua, pada peringkat tertiar ni adalah untuk menghalang penularan penyakit berjangkit adalah dengan melindungi hos. Okey, selain daripada bunuh vektor pada peringkat tertiar, peringkat tertiar ini juga caranya adalah dengan melindungi hos. Hos tu manusia lah kan. Okey, bagaimana? Dengan cara menggunakan kelambu ke ataupun gunakan ubat nyamuk. Okey. Selain daripada tu, hos juga boleh pakai pakaian yang tebal supaya tak digigit nyamuk. Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan COVID-19 ni macam mana? Macam frontliner kita lah. Dia nak treat pesakit tu kan. Jadi kena pakai pakaian perlindungan yang sesuai. Okey, selesai sudah tentang objektif yang pertama. Okey, objektif pertama kita penerangan tentang peringkat pencegahan penyakit berjangkit. Okey, iaitu ada 3. Peringkat primer, peringkat sekunder dan juga peringkat tertiar. Okey, sekarang kita pergi pula pada objektif yang kedua, iaitu tentang 3 sistem pertahanan badan manusia daripada penyakit berjangkit. Ada 3 sistem pertahanan dalam diri kita ni. Okey, patogen ni dia boleh masuk dalam badan melalui sistem respirasi kita apabila kita bernafas. Selain daripada sistem respirasi, sistem pencernaan juga patogen boleh masuk bila kita makan ke kan. Lepas tu sistem perkumuhan dan kulit. Okey, apabila kita terluka ke, boleh juga kulit kita dimasuki oleh patogen. Dari situ patogen boleh masuk dekat dalam badan kita. Okey, patogen ni ingat sesuatu yang membawa kepada penyakit. Sama ada ia itu adalah virus ke ataupun bakteria ataupun kulat. Okey. Patogen bila dimasuk dekat dalam badan ni perlu dimusnahkan, okey, supaya tidak mengganggu sistem badan dan membawa kepada kematian. Kalau kita dah sampai sistem pertahanan ketiga pun kita tak boleh nak bunuh patogen ni, habislah seluruh sistem kita. Okey, dan bila dah sampai tahap tu, tu yang boleh membawa kepada kematian. Okey, manusia mempunyai 3 sistem pertahanan badan. Terbahagi kepada 2 jenis sistem pertahanan badan manusia ni. Okey, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik. Yang kedua adalah mekanisme pertahanan yang spesifik. Okey, kita pergi pada sistem pertahanan badan yang pertama. Okey, sistem pertahanan badan yang pertama adalah mekanisme pertahanan tidak spesifik. Maksud tidak spesifik ni, mana-mana patogen yang nak masuk kat badan tu, sistem pertahanan yang pertama ni dia akan cuba bunuh. Okey, semua jenis, tak kisah apa pun jenis. Dia tak spesifik lah. Dia akan tapis, dia akan bunuh itu je. Itu pertahanan yang pertama. Okey, kita pergi dulu pada barisan pertahanan pertama. Okey, barisan pertahanan pertama kita ni terdiri daripada kulit dan juga membran mukus. Okey, barisan pertahanan pertama ni akan menghalang semua jenis patogen yang cuba memasuki ke dalam badan kita.
Okey, dia akan bunuhlah segala jenis mikroorganisma yang cuba untuk masuk ke dalam badan kita. Itu sebab kita namakan dia sebagai mekanisme pertahanan tidak spesifik. Semua jenis mikroorganisma akan cuba dibunuh oleh barisan pertahanan yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama sekali dalam barisan pertahanan pertama ni kita ada kulit. Okey, kulit ni kalau kulit manusia ni terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi. Okey, melainkan kalau kita mengalami kecederaan ataupun luka, melalui itulah mikroorganisma boleh masuk ke dalam badan kita. Okey, itu sebab kita bila luka ataupun alami apa-apa kecederaan pada kulit, cepat-cepat kena bersihkan, kena cuci dan bagi rawatan yang sesuai lah pada kulit kita tu, supaya mikroorganisma bakteria ke tak boleh masuk ke dalam kulit. Bakteria tu pun boleh jadi sebagai sejenis patogen juga. Patogen tu semua benda yang akan mendatangkan penyakit lah pada kita. Okey. Kat kulit kita ni juga bila luka kan keluar darah kan, tapi darah tu lepas kita cuci, darah tu akan membeku kan. Dekat situ pun dia akan halang juga mikroorganisma daripada masuk ke dalam badan kita. Okey, kulit kita juga akan mengeluarkan peluh dan juga sebum. Sebum ni adalah minyak. Okey, jadi minyak dan sebum ni boleh juga membunuh mikroorganisma, sebab dekat minyak dan sebum ni mengandungi enzim lisozim. Okey, enzim lisozim ni fungsi dia untuk memusnahkan patogen. Selain daripada kulit, membran mukus juga adalah barisan pertahanan yang pertama. Membran mukus ni adalah membran yang melapisi salur pencernaan dan juga salur pernafasan kita. Okey, jadi mikroorganisma yang cuba masuk melalui salur pernafasan akan ditapis dahulu oleh bulu hidung, kemudian akan diperangkap oleh mukus yang terdapat dalam rongga hidung. Okey, jadi patogen tak boleh nak masuk ke dalam badan. Okey, selain daripada tu, lilin dekat dalam telinga. Okey, air mata. Kalau kita ada mikroorganisma nak masuk dalam mata kita akan mengeluarkan air mata. Dan juga lendir yang terdapat pada faraj juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Okey, dekat sini semua ni ada juga enzim lisozim. Okey, pada air mata, okey, pada lilin, dekat telinga tu yang boleh ada enzim yang boleh membunuh patogen. Nama enzim tu lisozim lah. Ia melepasi barisan pertahanan pertama dan akan memasuki dalam sistem darah kita. Okey, sistem darah ni bila dia dah masuk dalam sistem darah, patogen akan berhadapan pula dengan sistem pertahanan yang kedua. Okey, sistem pertahanan kedua ni dia akan lawan patogen menggunakan proses yang dinamakan fagositosis. Okey, fagositosis ni operasi dia adalah sel darah putih yang terdapat pada dalam sistem darah kita ni, sel darah putih ni akan bertindak secara fagositosis. Macam mana tu? Dengan cara menelan dan mencerna patogen dalam menggunakan enzim. Okey, dekat ini sel darah putih. So dia basically dia macam makan patogen tu dia macam dia akan telan, dia akan cerna. Dalam sel darah putih ni adanya enzim lisozim tu lah. Dia menggunakan enzim kan. So enzim lisozim tu lah dia masuk kat dalam sel darah putih. Kat dalam tu dia akan pecahkan lah patogen tu. Dia akan musnahkan patogen tu bila dia dah masuk kat dalam sel darah putih. Itu adalah proses fagositosis. Okey, bila dah masuk mekanisme pertahanan yang ketiga, ini kita dah panggil dia mekanisme pertahanan spesifik. Okey, apa maksud mekanisme pertahanan spesifik? Maksudnya dah ada antibody yang spesifik untuk lawan sejenis patogen tu. Okey, Contohnya lah kalau orang tu kena denggi kan, penyakit denggi. So dah ada dekat antibody dalam badan kita ni, dia dah tahu dah. Okey, so dia ni kena denggi, host ni kena denggi. So badan tu dah tahu dah antibody apa yang sesuai untuk lawan denggi tu. Okey, faham tak? Untuk lawan patogen tu yang masuk dalam badan tu. Okey,
ini patogen ni berjaya melepasi barisan pertahanan kedua lah. Tu sebab dia akan berhadapan dengan barisan pertahanan ketiga. Okey. Jadi barisan pertahanan ketiga ni melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okey, yang cikgu cakap tadi secara spesifik. Badan kita akan menghasilkan antibody. Okey. Tengok barisan pertahanan ketiga ya. Itu adalah sistem keimunan badan. Keimunan tu apa maksudnya? Keimunan ini adalah keupayaan sistem badan kita untuk lawan sesuatu patogen sebelum dijangkiti sesuatu patogen. Okey, sebelum kita kena jangkit dengan patogen tu, badan kita ni sedaya upaya akan melawan patogen tu sebelum dia jangkit kita ni. So sistem pertahanan badan yang ketiga ni akan cuba melawan sedaya upaya. Itu kita panggil keimunan. Okey. Keimunan ni melibatkan penghasilan antibody. Okey. Apabila patogen masuk dalam badan, automatik badan kita akan menghasilkan antibody juga. Okey, bila sistem pertahanan pertama dan kedua tu kalah, okey, bila dah masuk pertahanan ketiga, automatik badan kita akan menghasilkan antibody. Okey, antibody itu apa? Antibody itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah kita sebagai tindak balas terhadap antigen. Okey, bila ada antigen, antibody akan terhasil. Antigen tu apa? Okey, antigen tu adalah jasad asing. Okey, benda asing, bahan yang bukan daripada badan kita sendiri. Okey, yang akan merangsang penghasilan antibody. Okey, sebagai contoh antigen ni adalah patogen jugalah. Sebagai contoh, okey, kalau patogen nak masuk dalam badan, itu patogen tu adalah antigen. Okey, bila badan kita tahu ada antigen masuk dekat dalam badan, badan kita automatik akan ada antibody, akan mengeluarkan antibody untuk lawan patogen tu. Okey, ini barisan pertahanan kita yang ketiga, yang terakhir ni. Okey, selain daripada tu, antigen ni adalah molekul toksin ke yang cuba nak masuk dalam badan kita, toksik kan. Selain daripada patogen. Patogen tu macam benda-benda yang hidup tu kan. Okey, toksik, kita terhidu sesuatu yang toksik ke, termakan benda yang toksik ke kan. Ataupun sel darah yang dimasukkan dalam badan kita daripada kumpulan darah yang lain ke. So badan kita mungkin akan detect benda tu sebagai antigen. Okey, bila sistem pertahanan badan kita yang ketiga tak mampu juga untuk melawan patogen yang cuba memasuki badan, jadi dia akan memusnahkanlah seluruh sistem badan kita. Dekat situ mungkin orang tu akan tak akhirlah, akan mati, meninggal dunia ya. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Ada dua untuk video ni. So ada dua sahaja objektif, iaitu yang pertama tentang 3 peringkat penularan, peringkat mencegah penularan penyakit berjangkit. Okey, 3. Peringkat primer, peringkat sekunder, peringkat tertier. Okey, yang kedua objektifnya adalah 3 sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit berjangkit. Okey, ingat ya, ada sistem pertahanan badan yang pertama. Sistem pertahanan pertama ni melibatkan kulit dan juga membran mukus. Sistem pertahanan kedua ni, ini adalah mekanisme pertahanan tidak spesifik. Okey, sistem pertahanan kita yang kedua ni melibatkan sel darah putih, fagositosis, proses tu. Okey, ini adalah mekanisme pertahanan tidak spesifik juga. Okey, sistem pertahanan yang ketiga ini melibatkan antibody. Okey, apabila badan kita melawan segala jenis akan mengeluarkan antibody apabila antigen memasuki badan. Okey, ini yang ketiga. Yang ini adalah mekanisme pertahanan yang spesifik. Okey, cikgu harap semua boleh faham tentang tajuk kali ini, bab 4 kesihatan manusia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.